Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat kesempatan boleh bersama dengan bulan Ramadan sehingga sampai kepada hujung Ramadan dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu boleh dikatakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnianya kepada kita. Maka tak lain tak bukan hijai kita kena bersyukur kepada Tuhan rahmat iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli al-Quran wa yaj'alana mimman يتدبرون القرآن فيتبعونه ويتعظون به. Nah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni termasuk dalam golongan mereka yang membacakan Al-Quran ataupun golongan ahli Al-Quran yang sentiasa membaca Al-Quran dan bertadabbur Al-Quran serta dapat berkesan dengan Al-Quran dan dapat beramal dengan Al-Quran. Dengan munasabah bulan Ramadan yang mana kita dah tahu semua dah ustaz-ustaz kita dah wayak semua dah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Nah, bulan Ramadan dikatakan syahrul Quran, bulan Al-Quran Al-Karim. Dengan sebab itulah kita ambil berat sikit berkenaan dengan Al-Quran di bulan Ramadan, tak serupa dengan bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain kita bersama dengan Al-Quran juga, ambil berat juga. Tetapi bulan Ramadan tu lebih berat lagi. Kita ambil bersungguh di segi kita baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Dengan sebab itulah di antara program-program iktikaf kita itu, ambil jap di kuliah subuh kita bersama dengan tafsir suratul Hasyr. Nah, dan juga selepas asar, nah, kita mari sebut, mari hurai beberapa ayat, bukan semua, beberapa ayat yang akan dibaca oleh Tok Imam dalam sembahyang tarawih. Tujuan apa? Tak lain tak bukan supaya kita nak tadabbur. Bolehnya kita nak buat semua, ambil jap sejuh, orang panggil hak Tok Imam nak baca malam tu kita nak hurai semua. Tetapi dengan masa tu tak diizin, kita sekadar ambil toyang contoh beberapa tempat saja. Maka sinilah buat saya mari mikir ada satu idea yang comel, tapi berhajat kepada kita ni, saya ni berkongsi dengan ustaz-ustaz lain, ustaz-ustaz kita, sama ada Ustaz Mat, nah, Datuk Hamka, Dr. Anis, Tok Imam kita, kalulah kita boleh buat satu klip, nah, klip tu satu klip video, kita mari hurai ayat-ayat Quran, ambil juz di juz 1 sampai juz 30 juz, semua tu dengan cara sepitah lalu, dengan cara serum, bukan hurai sampai kata 5 ayat tu ber-3 juz dah, panak-panak, bukan terjemah. Nah, ya terjemah ia tak serupa dengan tafsir. Hak ni panggil kita hipon di antara terjemah dengan tafsir. Nah, orang panggil 5 ayat tu dalam sekitar berapa minit kita mai hurai ayat Quran tu, kita tu dapat faham, boleh makan selalu. Nah, kadang-kadang kita ambil Quran hak terjemah tu kita baca tak faham, ada hak terjemah sama ada dengan bahasa Melayu ataupun dengan bahasa Syiah. Dia tak serupa kalau kita ambil tafsir ayat, kita faham ayat tu maksud apa. Nah, hak ni sebagai satu idea lah yang saya duk mikir tengok, tapi saya kena tanya ustaz-ustaz kita, syekh-syekh kita, adakah mereka itu boleh bekerjasama dengan saya, kita buat masyarakat ni, kerongkan ni,
sebelum nak datang Ramadan yang akan datang insya-Allah taala. Jadi apabila kita bersama dengan Ramadan pada tahun depan, kita boleh tengok klip video ini. Akhir contohnya malam yang pertama Tok Imam akan baca juzuk yang pertama, kita mai dengar, mai tengok video tafsir juz penuh berkenaan dengan juzuk yang satu dengan tafsir dengan bahasa Melayu ataupun dengan bahasa Thai. Ini sebagai panggil fikrah ataupun idea yang saya dah mikir. Insya-Allah taala berhajat kepada saya tu bincang dengan session kita, ustaz-ustaz kita di kawasan Nara, ataupun ambil belah ustaz-ustaz kita belah Nara, lek jalan, lek tani pun boleh juga. Untuk kita nak pergi agama ni kerongkan ataupun fikrah idea ni dapat berjaya insya-Allah taala. Maka alhamdulillah kita tiap-tiap kali lepas subuh yang dikatakan ruangnya kuliah subuh, kita alhamdulillah dapat duduk bersama dengan surah Al-Hasyr. Bagi kita dalam perjalanan kita ambil di awal surah sehingga sampai kepada akhir surah, ayat 2 ayat ataupun 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Hasyr. InsyaAllah saya nak berkongsi supaya kita menghabiskan tafsir surah Al-Hasyr insyaAllah ta'ala. Satu cara kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu cara kita nak kenal ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu cara kita nak tahu suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita boleh beramal dan buatnya, dan satu cara kita nak tahu larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita dapat boleh ingat, dapat menjauhkan diri kita daripada larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena dengan Quran, kita kena baca Quran, kena tadabbur Quran. Maka semasa kita beriktikaf, ambil je awal sampai ke hujung ni, kita bersama dengan surah Al-Hasyr. Kemarin itu Ustaz Nur kita mai sebut berkenaan dengan Al-Quran. Dia kata gapo ni? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Jikalau ayat Quran tu kalamullah, Quran tu perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak merakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Quran tu diturun atas bukit gunung, nascaya bukit itu tu tunduk kepada Quran dan mutasaddi'a, pecah, retak bukit itu, dengan sebab dia tu dapat dengar ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Bermakna kata tu kalamullah, ayat Allah, maka tuwe dia tu lebih hebat lagi. Tuwe dia tu boleh dikatakan maha agung, maha besar, maha bijaksana. Setara ayat tu pun bukit tu getak dah. Kalamullah, setelah mana dia dapat dengar kalamullah tu, bukit tu getar, getak, pecah. Bermakna kata tuwe dia tu ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih pada tu lagi. Maka tak ada pelik apa pada awal-awal surah yang mana Tok Imam kita mari hurai tafsir, bahwasanya mana Tuhan kata huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Allah lah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah lah yang menghalaukan Yahudi Bani An-Nadir keluar tu Nerated daripada kota Madinah. Adha mereka itu penuh dengan kekuatan. Bani Nadir tu ada kekuatan, sama ada di segi bilangan mereka, sama ada di segi harta kekayaan mereka, sehingga mereka tu duduk dalam satu tempat yang diikung oleh benteng ataupun puang perakan. Tetapi kekuatan mereka nak gilawai dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh. Maka sinilah satu pertanyaan, dari manakah kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat mengatasi fuak Yahudi Bani Nadir tu dihalau keluar daripada Nerated, daripada kota Madinah. Adakah mereka tu mempunyai kekuatan? Maka 3 ayat yang terakhir inilah kita akan tahu jawapannya. Melalui apa?
nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang maha agung, yang maha yang hebat dan yang besar. Dengan sifat-sifat inilah kita baru tahu, oh ya Allah dah. Maka kita jangan putus asa. Apa yang sedang berlaku kepada umat Islam kita di Palestin itu sebagai ujian Allah Subhanahu taala. Dia nak tahu, dia nak cuba kata ahli Palestin dan folk kita di sini sabar tara mana. Kalau Tuhan nak buat sekaligus, Yahudi tu hancur dengan sekaligus. Seperti mana Tuhan biasa buat dah umat-umat yang derhaka kepada Allah Subhanahu taala yang dahulu, hancur sekaligus. Cuma Tuhan tu dia taruh lagi, dia nak tengok kata kita ni sabar tara mana. Sebab Tuhan tu kalau kita boleh dapat dengar, dapat tahu nama-nama Tuhan dan sifat-sifat dia, kita tahu dah. Kita akan tahu dengan yakin Tuhan inilah maha bijak. Tidak ada lah atas dunia ni kekuatan atas dunia ni mari nak lawan dengan kekuatan Allah Subhanahu taala. Dengan sebab itulah munasabah 3 ayat tu yang akhir-akhir surah tu, Tuhan mai disebut berkenaan dengan nama-nama dia. Al-Asmaul Husna, nama-nama Tuhan yang indah, yang baik, yang elok. Lepas tu apabila disebutkan nama Tuhan, sifat dia balas tu. Akhir contoh mudahnya, Tuhan salah satu nama-nama Tuhan iaitu apa? Ar-Razzaq. Habis tu fak kita dah nak tak nama, ambil nama Tuhan mai tak nama anak kita kena seli masuk abdu. Abdu ni makna hamba. Hamba bagi Tuhan. Abdul Razzaq, Abdul Hakim, Abdul Quddus. Maka nama Tuhan ni apabila kata Razzaq iaitu pemberi rezeki, banyak memberi rezeki, maha pemberi rezeki, maka Tuhan beri rezeki sungguh. Al-Hakim, bijaksana, Tuhan bijaksana sungguh. Nama dia, sifat dia balas tu tak serupa dengan sifat kita. Kadang-kadang nama baik tu, sifat dia baik lain. Nama Basam, gapo makna Basam? Dia tahu. Basam ni mana? Wahai senyum. Tapi tuan ni masih mata. Dalam hidup dia tu senyum sekadar bibir mulut je, sekali 2 kali. Tak betul dengan nama dia. Basam. Ibtisam. Kalau tina ke ibtisam. Allah, suami atau bini ku ni sikap bini tak biasa ringat lagi dia senyum tepi ku ni. Masih kamu. Nama tu senyum. Nak kata manusia ni nama tapi sifat dia tak sama. Kata-kata Tuhan ni nama balas mana, sifat dia balas tu. Maka cuba kita mai perhati 3 ayat yang terakhir itu yang saya nak baca dengan sepitah lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat yang ke 22 Tuhan berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Allah tu siapa? Dia tu adalah Allah alladzi la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang disembah. Tambah sikit, tidak ada Tuhan yang disembah dengan secara benar. Cara kita nak balik makna sini ni kena tambah dengan secara benar. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan secara benar illa kecuali Dia. Sebab apa kita kena kata secara benar? Sebab di sana tu, di atas dunia ni ada juga Tuhan-Tuhan yang disembah dengan cara batin.
dengan cara palsu, bukan dengan cara benar. Nah, batu ada setengah daripada setengah tu duk pergi kata batu ni adalah perjau, Tuhan bagi mereka, tapi batu itu disembah dengan cara palsu, bukan dengan cara benar. Nah, ada setengah tu puja matahari sebagai Tuhan, tetapi matahari itu dipuja dan disembah dengan cara tidak benar. Maka tidak ada Tuhan yang disembah dengan secara benar, bil haq, al-ma'bud bil haq, disembah dengan secara benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang panggil permulaan ayat yang ke-22. Alimul ghaibi wasyahadah, Tuhan yang dapat tahu benda yang gaib dan benda yang dapat tengok dengan mata. Tu ilmu Tuhan. Ni sifat Tuhan. Dia dapat tahu benda yang gaib, yang kita tak nampak dengan mata kita, tapi Tuhan nampak. Tuhan tahu. Nah, alimun bidzatis sudur. Tuhan tu sangat tahu sehingga benda duduk dalam dada kita ni, kita duk mikir apa Tuhan tahu. Nah, tapi bahai nak tahu tak boleh, saya duk mikir apa. Saya nak tahu bahai duk mikir apa tak boleh. Biasa duk mikir apa dalam hati biasa saya tak tahu. Nak tahu tak boleh, tapi Tuhan tahu. Nah, khususnya di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, kadang-kadang orang yang ada harta kekayaan ni, satu kewajipan atas dia iaitu kena keluar zakat. Ada setengah daripada setengah tu tak saya keluar zakat. Tak apa, tak ada payah tahu kata aku tak keluar zakat. Tapi dia ingat tak kata Tuhan tu tahu. Kata mung ni pada tahun ni tak ada keluar zakat. Alimul ghaibi wasyahadah, dapat tahu benda yang gaib dan benda yang nampak dengan mata tu sama Allah dah. Kita ni benda yang nampak dengan mata tu kadang-kadang tahu tak habis. Akhir contohnya, kalau saya berdiri ni, siapa boleh wayak atas saya tinggi berapa? Nak wayak tak boleh. Malaikat ambil ngukur mari baru tahu atas saya tinggi berapa. Nah, biasa tu ngudi, tanya saya Ustaz Tirmizi, biasa ni tinggi berapa? Berat berapa? Nak wayak tak boleh. Padahal kita tengok dengan mata. Hak tengok dengan mata tu pun ilmu kita tak sampai dah. Apatah lagi benda hak tak nampak dengan mata. Tetapi ni Tuhan ni masya-Allah. Hak nampak dengan mata sama Allah dah. Hak tak nampak dengan mata iaitu hak gaib, Tuhan tahu. Ilmu Tuhan ni ma kana wa ma sayakun wa illam yakun. Benda hak lepas dah Tuhan tahu, benda hak yang akan datang Tuhan tahu, walaupun tak berlaku lagi benda tu Tuhan tahu dah kata nak berlaku gapo esok hari. Setagi nak berlaku gapo, esok nak berlaku gapo, bila nak raya, bila kita nak buat nak bulan, Tuhan tahu dah. Hak tu benda hak gaib belaka tu, kita nak tahu tak boleh. Kena tengok nak bulan baru boleh tahu. Tapi Tuhan tahu dah. Kata nak raya bila. Tu nak kata alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat tahu benda yang gaib dan benda yang nampak dengan mata. Huwar Rahmanur Rahim. Ni nama Tuhan juga dan sifat Tuhan juga. Ar-Rahmanur Rahim, memberi makna kata Tuhan itu mempunyai rahmat. Gapo rahmat ni? Nah, kalau balik terjemah ke kasih sayang, penyayang, kuameta sesuai kata. Tapi kalau kita balik tafsir Ar-Rahmah ni, di segi logat dia iaitu kebaikan yang dibuat beri kepada orang lain. Biasa tolong saya, bantu saya, maka biasa itu ada rahmat. Nah, Tok Imam kita tak bangun, kita tu lagi gerak dia, maka kita tu beri rahmat kepada Tok Imam. Maka rahmat Tuhan, saya nak ambil contoh bertiga empat cara. Kita gambar kata ini adalah dikatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit demam, maka kita sembuh, maka itu dikatakan rahmat Tuhan bagi kita. Kita lekat hutang, khabar-khabar alhamdulillah. Nah, sehari dua kita dapat bayar hutang, maka itu dikatakan rahmat Tuhan bagi kita. Anak kita ngaji cuk meriah, itu dikatakan rahmat Tuhan bagi kita juga. Panggil nikmat-nikmat hak kita dapat terima, itu dikatakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi kita tidur
boleh bangun makan suhur. Kita bangun bangkit daripada tidur tu dikatakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni yang mana Tuhan kata di dalam satu ayat lagi, wa rahmati wasi'at kullasyai. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat aku tu luas meliputi segala-galanya. Ada satu hadis yang disebut dalam Sahih Muslim. Nabi kata, innalillahi mi'ata rahmah. Bagi Tuhan tu ada 100 rahmat. Tuhan memilih krok-krok nongroi rahmat. Ataupun satu riwayat kata Tuhan menjadikan rahmat berapa? 100 rahmat. Kemudian Nabi kata, faminha rahmatun biha yatarahamul khalqu bainahum. Di antara 100 rahmat tu Tuhan cabut baik satu rahmat ya. Daripada 100 rahmat Tuhan ambil satu rahmat, lepas tu Tuhan hantar kepada muka bumi dan juga segala makhluk Allah SWT bakal terima daripada satu rahmat sana. Satu rahmat Allah hantar kita atas muka bumi seluruh dunia. Pada dalam menara ni berapa ribu dia dah. Semua tu pakat guna rahmat so ya. Hak tu hantar mari kepada dunia. Lepas tu hak 99 tu mana? Tis'atun wa tis'un. Ha, bahasa Arab panggil dah. Wa tis'atun wa tis'un tu 99 tahun sekau rahmat tu duk mana? Tuhan tak ada kuping. Tuhan cedek untuk nak beri kepada hamba-hambanya yang beriman di hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Atas dunia ni satu rahmat ni tak habis nak makan dah kita. Seorang tu cubilah, seorang sehari tu ambil daripada baki tidur, dia tidur, belum nak tidur dia makan kenyang, rahmat dah. Dia tidur mimpi molek, rahmat dah. Bangun tidur pula boleh main subuh, rahmat juga. Buka kedai, rahmat juga. Luka zabun apa ni customer ataupun orang mai beli bagi dia, kedai locek dia, rahmat juga. Orang seorang tu dalam sehari tu boleh puluh-puluh rahmat, ratus-ratus rahmat dah. Pas kita berapa? Dalam Malaysia berapa puluh juta orang. Pas bukan Islam saja ni, hak Tuhan beri rahmat. Orang kafir pun Tuhan beri juga atas dunia ni. Pas kalau seluruh dunia ni, hak ni nak atas seluruh dunia. Nah, semua tu pakat guna satu rahmat yang Tuhan hantar lagi. Manusia, lepas tu binatang-binatang lagi. Dan juga bukit-bukit apa, sungai-sungai, udara, cuaca, semua tu pakat terima satu rahmat ni. Hak Tuhan hantar bagi kepada dunia. Lepas tu 99 yang Tuhan cedek di hari akhirat nanti, Allah, setara mana kita nak boleh. Hebat, tapi syaratnya kita kena jadi hamba Allah Subhanahu Taala yang beriman dengan dia. Nah, hebat hadis ni. Itu berkenaan dengan Ar-Rahmanur Rahim. Nah, walaupun di sana tu ulama kata Ar-Rahman itu sifat bagi Tuhan, Ar-Rahim itu perbuatan Tuhan yang menuju atas rahmatnya. Ataupun setengah daripada ahli tafsir kata Ar-Rahman itu rahmat Tuhan yang beri kepada hamba-hamba yang atas dunia, sama ada orang Islam ataupun yang bukan Islam. Adapun Rahim tu duk cepat bagi orang yang beriman di hari kiamat nanti. Itu ulama duk tafsir. Yang pentingnya Ar-Rahman Ar-Rahim tu wi makna kata rahmat. Hak saya akik contoh sini. Kita nak terjemah kata pamita ke penyayang ke, ikutlah. Benar hak kebaikan hak Tuhan wi kita. Tu dikatakan rahmat. Nah, lepas tu ayat yang ke-23. Huwallahu alladzi la ilaha illa, mai kalimah tahlil wadah. Dia adalah Tuhan. Nah, dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan secara benar kecuali dia. Lepas tu dia sebut nama dia pula Al-Maliku. Nah, Al-Maliku ni gapo? Al-Maliku ni maharaja. Atas dunia ni tiap-tiap negeri ada raja. Tetapi raja bagi segala raja dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Raja atas dunia ni bahawa hari akhirat nanti kena duk tunggu dah. Aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka.
Nah, hak paling tebas sekali akhirat nanti iaitu Maharaja ni, iaitu Al-Malik, iaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikul Quddus. Al-Quddus ni maha suci. Nah, bersih. Nah, maha suci. Al-Malikul Quddus. Nah, sebab tu ada satu hadis yang mana kita biasa dengar takmir setelah mana ia selesai daripada semaya witir, ia wisalai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia kata enak tu dengar sama subhana apa? Subhanal Malikul Quddus berapa kali? 3 kali. Ini Nabi biasa buat. Tiap-tiap kita sudah maya witir, sama ada dengan takmir atau kita semaya sore di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lain, setelah kita sudah witir, sudah wisalai subhanal malikil quddus 3 kali. Nah, ini satu sunnah Nabi. Dalam zikir ni ada nama Tuhan dua-dua. Al-Malik, yang kedua Al-Quddus. Al-Malik Maharaja, Al-Quddus iaitu apa? Maha suci. Nah, alhamdulillah kita pergi ingat cepat-cepat. Al-Malikul Quddus. Lepas tu As-Salam. As-Salam ni maha sejahtera. Tuhan ni selamat daripada segala-gala yang jahat yang akan nak buat mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan selamat. Hak ni hak raja sebenar ni. Raja atas dunia ni kena pakai orang karat, kena pakai apa ni askar, bodyguard lapor ke. Kereta tu nak pakai kereta hak kang kersun. Ganjo ataupun pasangan sifati atas dunia ni. Tuhan tak berhajat kepada gapo kali. Nah, Tuhan ni Al-Malik Maharaja, Al-Quddus Maha Suci, lepas tu As-Salam selamat daripada benda-benda yang nak mudarat kepada dia. Nah, lepas tu Al-Malikul Quddusus Salamu Al-Mu'min. Dia tu selamat daripada benda-benda yang jahat dah. Dia sendiri pula dia dapat jaga pula orang-orang lain, iaitu hamba-hambanya, makhluknya. Kita lah ni alhamdulillah duduk dengan aman selamat, tapi dia nanti jaga, iaitu Al-Mu'min, iaitu Tuhan Al-Mu'min. Nanti duduk jaga for kita. Nah, lepas tu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin lebih kurang hak Al-Mu'min juga, cuma dia nanti perhati tengok, nanti muraqabah, nanti perhati tengok. Lepas tu dia jaga for kita. Nanti apa ni? Nanti hukum, nanti urus segala-gala urusan kita, sama ada dari segi amal kita, sama ada dari segi rezeki-rezeki yang kita nak terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan jaga berlaku. Tu Al-Muhaimin. Pergi pula Al-Azizu. Al-Azizu ni maha perkasa. Tuhan ni kasar juga. Jangan buat mahal dengan dia. Dan kita derhaka dengan dia, nanti tengok azab Tuhan dia kepada orang derhaka kepada dia. Lebih-lebih lagi buat Yahudi hendak buat seksa umat Islam kita di Palestin. Dan dalam akhirat esok, buat kita ahli syurga boleh tengok buat dia tak lepas tak neraka balah mana. Yang mana kita biasa tafsir ahli syurga tu boleh dia pergi jalan biasa. Dia duduk dalam syurga tu dia boleh tegak, kita tengok buat ahli neraka dia kena seksa. Boleh jengok tengok. Insya-Allah. Nasa Allah kita minta Tuhan ayyaj'alana min ahlil jannah. Minta Tuhan tu jemput kita termasuk daripada golongan ahli syurga yang boleh kita tengok buat Yahudi hadu buat seksa umat kita di Palestin ha buat dia boleh patah neraka. Insya-Allah taala amin ya rabbal alamin. Nah, Al-Jabbaru iaitu maha kuasa. Nah, maha kuasa. Maha kuasa. Lepas tu kita pergi kepada apa pula? Lepas ada Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ni maksudnya yang memiliki segala keanggungan. Nah, Al-Mutakabbir ni takabbur. Nah, bagi Tuhan boleh mempunyai sifat takabbur sebab ia bertebak. Kita tak boleh. Apabila dikatakan Al-Mutakabbir nisbah kepada Tuhan, sifat orang panggil sifat yang mulia. Sifat yang mulia, sifat yang molek, yang comel. Tetapi kalau kata Pok Cik ni mutakabbir, tak comel tu. Kita tak dengar dia mau kata kita mutakabbir, takabbur. Sebab takabbur ni sifat khas bagi Tuhan saja. Orang lain tak boleh memilih. Nah, Al-Mutakabbir yakni Al-Muta'azzim, maha besar atas segala-gala. Al-Muta'ali iaitu
tinggi atas segala-gala. Lepas tu dia tak berhajat kepada siapa-siapa. Nah, semua tu kena congrak hati tu Allah SWT. Lepas Tuhan tu tak ada kena congrak hati tu Krai. Kita lah kena congrak hati tu Allah SWT. Sebab Tuhan tu mutakabbir, besar sekali, tinggi sekali. Nah, kemudian kita pergi kepada ayat yang ke akhir sekali. Nah, Fatihah tu tak ada apa lah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci bagi Allah daripada apa yang mereka itu buat syirik. Daripada apa ni, mereka-mereka yang bersyirik dengannya. Tuhan itu maha suci daripada benda-benda tu. Lepas tu ayat yang akhirnya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dia adalah Allah al-khaliqu. Al-khaliqu ni iaitu apa? Orangnya pencipta. Dialah yang mencipta. Dialah yang mencipta langit dan bumi dan kita semua. Dengan sepitah lalu, al-bari'u ni dia panggil dialah yang mengadakan. Mengadakan daripada benda hak tak ada boleh jadi ada. Kita ni payah juga ni, benda hak tak ada boleh jadi ada ni payah. Boleh ke semua kita tu buat ni benda hak ada dah. Hak Tuhan cerita bagi kita dah, cuma kita mai buat kau besar, kau molek gitu ya. Tapi Tuhan ni dapat mengadakan benda hak tak ada pada asal, Tuhan buat ada boleh. Tu panggil al-bari'u. Lepas tu al-musawwir ni yang membentuk rupa. Al-musawwir dia boleh buat betul. Kacau mana yang jadi manusia ni, kita perhati tengok. Dalam ramai-ramai ni tak serupa belaka ni. Hak ni tinggi 180. Hak ni tinggi 160, hak ni muka besar, hak ni muka halus, hak ni hidung macam, hak ni hidung kepal. Kalau kita negara dah hidung macam, mata luar. Pada lain lima ni, dalam seluruh dunia ni tak sama. Dia boleh buat. Hak boleh buat bahan ni kena ada lah ni, kena ada sifat ni al-musawwir. Dapat boleh buat betul. Tiap-tiap benda hak Tuhan buat tu tak sama. Bermacam-macam bentuk, bermacam-macam warna, bermacam-macam gambar. Masya-Allah ni Tuhan. Lepas tu dia kata pula lahul asmaul husna. Bagi Tuhan itu ada nama-nama yang elok, yang indah. Yang Tuhan tak ada sebut dalam ni lagi. Ada lagi, cuma hak ni sebagai beberapa nama yang Tuhan sebut di dalam surah Al-Hasyr. Lepas tu pada akhir ayatnya Tuhan kata yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Seperti mana pada awal-awal ayat Tuhan kata yusabbihu apa? Awal ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Apa Tuhan kata? Surah Al-Hasyr. Allahumma sallallahu. Kapa sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kau panggil benda-benda hidup atas muka bumi dan atas langit tu tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga burung pun tasbih juga. Burung. Ada satu ayat yang kata apa ni? Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat-tayru saffat. Benar hidup atas langit dan di atas bumi, sama ada yang ada akal dan tidak ada akal, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga burung, wat-tayru saffat, burung yang buka sayap, nak kita tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu sini wahwal azizul hakim, dan Tuhan itu adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Itu panggil sepitah lalu kita dapat dengar nama-nama Tuhan yang Tuhan sebut di dalam surah Al-Hasyr, supaya kita ni dapat serah kata kita ni duduk atas dunia ni nak buat balas mana kita ni dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita pergi jumpa dengan Tuhan pada hari kiamat nanti, ni Tuhan, inilah Tuhan Maha Kuasa, inilah Tuhan Maha Agung, inilah Tuhan Maha Besar. Hak Tuhan sebut saat ni nama semua tu, pas nama semua nama-nama Tuhan tu sebut semua tu sifat Tuhan balas tu. Inilah Tuhan Maha Kasar, berkasar, kasar. Kalau kita derhaka dengan dia, maka sinilah panggil apabila kita dengar nama-nama Tuhan, buat bagi kita tu rasa sedar, supaya kita nak buat balas mana duduk atas dunia ni,
kita usaha wa amal ibadat supaya nak dapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat berjaya sewaktu kita berjumpa dengan Tuhan di ataupun depan Tuhan pada hari kiamat nanti insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.